Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' li fadata wal istifadata wal hasanata min kitabillah. Sunnati Rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه قربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okey, kita sambung zakarah kitab kita. InsyaAllah kita baca dalam 20 minit lagi. Kita berhentilah insyaAllah. Kita dah masuk bab baru, bab al-muharramat, iaitu perempuan-perempuan, wanita-wanita yang diharamkan bagi pihak kita untuk berkahwin dengan dia. Ataupun dalam bahasa lain kita sebut sebagai mahram kita. Bila mahram kita maka haramlah kita berkahwin dengan dia. Okey, asbabut tahrim az-zati thalatha. Sebab-sebab pengharaman secara zat ada 3. Terkeluar daripada tahrim az-zati, iaitu tahrim ghairu zati wa huwa al-aridi bisababi haidin aw ihramin aw nahwi dhalik. Isteri kita halal bagi kita, tidak haram bagi kita. Maknanya sebelum dia berkahwin, kita boleh berkahwin dengan dia. Sebelum ni kita tak berkahwin dengan dia dan kita nak kahwin dengan dia, boleh, tidak ada masalah, halal. Bila dah berkahwin, ada kala isteri kita datang haid ataupun sedang ihram haji ataupun umrah, ketika itu haram kita mendatangi dia. Cuma haram itu dipanggil haram aridi, haram yang mendatang. Asalnya boleh, tidak ada masalah untuk kita bersama dengan dia. Tak. Kemudian diharamkan untuk kita bersama disebabkan perkara yang baru datang, iaitu haid, ihram dan sebagainya. Yang kita nak bincang sekarang ni ialah haram itu haram zati. Haram apa? Haram zati, bukan haram aridi. Dia bukan baru datang, malah pengharaman itu sejak daripada awal lagi, sejak daripada asal lagi. Ada 3 sebab pengharaman secara zati. Yang pertama al-qarabah. Al-qarabah iaitu kaum kerabat kita lah, kaum kerabat kita, mak kita, kakak kita, adik perempuan kita, mak saudara kita. Yang kedua ar-radha'. Ar-radha' ni sebab penyusuan. Masa kita kecil dulu ada seorang perempuan menyusukan kita, haram kita berkahwin dengan dia sebab dia tu dinamakan sebagai ibu susuan kita. Itu yang kedua ar-radha'. Yang ketiga al-musaharah. Musaharah ni disebabkan perkahwinan, kita kahwin dengan isteri kita. Tak. Maka mak mertua kita haram bagi kita. Haram dengan cara musaharah, iaitu dengan cara kita kahwin dengan seseorang. Haram ala ta'bid. Okey, al-muharramatu ala ta'bidi 18. Perempuan-perempuan yang kita haram berkahwin secara ta'bid. Ta'bid ni buat selama-lamanya. Buat selama-lamanya kita tak boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan yang kita nak sebut ini. Ada berapa? 18. Ada 18. 7 daripadanya ialah pengharaman disebabkan nasab keturunan. Al-muharramatu minan nasab. Wanita-wanita yang diharamkan bagi kita untuk berkahwin dengan mereka disebabkan nasab. Ada tu 7. Ada tu 7. Fahumul al-madhkuruna fi qawlihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Surah An-Nisa ayat 23. Boleh buka surah An-Nisa ayat 23, disebut satu persatu wanita-wanita yang haram kita berkahwin dengan mereka sebab mereka itu mahram kita. Wa hunna tafsila, mereka itu secara terperincinya ialah yang pertama al-ummu in alat. Dhabituha kullu unsa waladatka aw waladat man waladaka dzakaran kana aw unsa ka ummil ab wa ummil tu. Yang pertama ialah mak dan ke atas. Apa dhabit bagi mak ni?
Kullu unsa waladatka, setiap wanita yang melahirkan kamu. Siapa wanita yang melahirkan kamu? Yang melahirkan kita, mak kita lah. Jadi mak kita haram bagi kita. Aw waladat man waladaka, ataupun wanita itu melahirkan orang yang melahirkan kita. Wanita itu melahirkan orang yang melahirkan kita. Siapa yang melahirkan kita? Mak kita dengan ayah kita. Okey. Wanita yang melahirkan mak dan ayah kita. Maknanya nenek kita lah. Nenek belah ayah ataupun nenek belah mak. Bahasa lain, mak kepada mak kita, mak kepada ayah kita. Tu mudah aja. Tapi kalau dalam kitab bahasa dia agak rumit, tapi benda mudah aja. Tak payah baca lah yang bawah tu, sebab bendanya sama je. Nanti baca-baca pusing. Nombor 2, al-bintu wa insafalat. Al-bintu wa insafalat, anak dan ke bawah. Anak dan ke bawah. Apa dhabitnya? Kullu man waladtaha aw waladta man waladaha dzakaran aw unsa ka binti ibnin wa binti bintin. Dhabitnya lah setiap perempuan yang kamu lahirkan dia. Setiap perempuan yang kamu lahirkan dia. Anak kita lah, anak perempuan kita. Anak saya Fatimah Zahra, haram saya berkahwin dengan dia. Sebab apa? Sebab saya lahirkan dia. Maknanya saya punca kepada dia tu lahir. Aw waladta man waladaha, ataupun perempuan yang kamu lahirkan orang yang melahirkan dia. Kita lahirkan anak kita. Tak. Anak kita lahirkan dia. Jadi siapa yang melahirkan mak kepada dia, budak tu? Kita. Jadi budak tu juga iaitu cucu kita itulah. Tak. Juga haram bagi pihak kita. Sama ada cucu itu, cucu perempuan itu, sama ada cucu perempuan itu daripada anak lelaki kita ataupun anak perempuan kita. Jadi setiap wanita yang kita lahirkan dia, dan setiap wanita yang mak pak dia tu kita yang lahirkan. Mana cucu kita lah. Cucu kita, siapa yang lahirkan mak kepada cucu kita? Kita lah. Siapa dia lagi? Tak. Sebab tu kita jadi atuk kepada dia. Atuk kepada cucu kita tu. Selesai. Yang ketiga, al-ukhtu. Al-ukhtu. Al-ukhtu ni siapa dia? Dhabituha kullu unsa waladaha abawaka aw ahadahuma fal-ula asy-syaqiqatu wa tsani li abin aw li ummin. Dhabit bagi al-ukhtu ialah setiap wanita yang ayah dan mak kamu lahirkan dia. Wanita tu mak ayah kita lahirkan dia. Siapa agak-agak? Adik perempuan kita lah, kakak kita. Yang melahirkan kakak kita, yang melahirkan adik perempuan kita ialah mak ayah kita. Jadi itu dipanggil adik perempuan kandung ataupun kakak kandung. Ataupun yang melahirkan perempuan itu ialah mak kita sahaja ataupun ayah kita sahaja. Maknanya ayah kita kahwin seorang lagi, ataupun mak kita lepas mak ayah kita meninggal dia kahwin dengan orang lain, dapat anak. Tak. Jadi yang melahirkan anak tu ialah mak kita sajalah, ayah kita mati dah. Ataupun yang melahirkan anak budak tu tak, ialah ayah kita saja. Tak. Mak kita dah mati dah. Itu dipanggil apa? Adik-beradik kita. Yang dilahirkan tu perempuan. Adik-beradik kita cuma adik-beradik seibu ataupun sebapa. Jadi 3 golongan kat sini. Pertama, kakak kita ataupun adik perempuan kita yang seibu sebapa dengan kita, atau yang sebapa dengan kita. Yang sebapa ni mana kongsi ayah. Mak lain-lain, mak kita lain, mak dia lain, tapi ayah orang sama. Ataupun seibu. Seibu maksudnya mak sama, ayah dia lain, ayah kita lah lain. Tu mudah aja. Belajar ni mudah aja. Al-ammah dhabituha kullu ukhti dzakarin waladaka biwasitatin aw bighairiha. Al-ammah ni mak saudara kita. Mak saudara. Dhabit dia apa? Kullu ukhti dzakarin. Setiap kakak ataupun setiap wanita, setiap adik perempuan, setiap kakak kepada jantan, kepada lelaki yang melahirkan kita. Siapa yang lahirkan kita? Yang lelaki yang lahirkan kita. Ayah kita lah. Mak kita perempuan. Jadi yang lahirkan kita, yang lelaki ialah ayah kita. Ayah kita tu ada kakak. Ada kakak. Ada adik wanita. Kakak ayah kita, adik ayah kita yang perempuan merupakan ammah bagi kita.
Dia mudah je tapi bahasa disebut dalam kitab ni. Biwasitatin atau bighairiha ay bighairi wasitah. Sama ada mak saudara kita tu dengan wasitah ataupun tanpa wasitah. Tanpa wasitah tadi mak saudara kita lah, mak saudara kita betul. Maknanya adik-beradik kepada ayah kita. Ataupun dengan cara perantaraan, mak saudara kita melalui perantaraan. Itu siapa dia? Itu mak saudara bagi ayah kita. Bukan mak saudara kita betul, mak saudara kepada ayah kita. Mana adik-beradik atuk kita. Adik-beradik wanita bagi atuk kita. Tak, itu merupakan mak saudara bagi apa? Bagi ayah kita. Dia pun mak saudara kita cuma dengan wasitah perantaraan ayah duduk tengah. Itu. Jadi mudah-mudahnya mak saudara kita, mak saudara ayah kita, mak saudara tok kita dan ke atas. Tu semua tu haram bagi kita, pihak kita berkahwin dengan mereka. Mana mahram kita lah, jumpa tu cium tangan, tak ada masalah, sentuh tangan, tak ada wuduk, tak berdosa. Yang kelima al-khalah. Ini bahasa Arab lah. Dibezakan al-ammah dengan al-khalah. Kita panggil mak saudara lah. Mak saudara belah ayah ke mak saudara belah mak, kita panggil mak saudara. Tapi orang Arab dia bezakan al-ammah, mak saudara belah ayah, al-khalah, mak saudara belah mak. Apa dhabit dia? Dhabituha kullu ukhti unsa waladatka biwasitatin aw bighairiha. Setiap kakak ataupun adik wanita bagi seorang perempuan yang melahirkan kamu. Siapa yang lahirkan kita? Yang perempuan. Mak kita lah. Mak kita yang lahirkan kita. Dan mak kita tu perempuan. Adik mak kita yang perempuan. Kakak mak kita yang perempuan dah. Adik mak kita yang perempuan, kakak adik kita. Kakak mak kita semula. Mak kita, adik dia yang perempuan dan juga kakak dia. Tu. Tak, itu dipanggil sebagai mak saudara kita. Cuma mak saudara belah mak. Biwasitatin atau bighairiha, samalah. Sama ada dengan wasitah ataupun tanpa wasitah. Tanpa wasitah tadi ialah mak saudara kita betul. Dengan wasitah maksudnya mak saudara bagi mak kita. Mak saudara bagi mak kita. Yang keenam bintul akh wa insafal min jami'il jihati ay asyaqiqu aw li abin aw li ummin. Yang keenam, muharramat yang keenam ialah bintul akh. Bintul akh ni maknanya anak perempuan bagi saudara kandung kita. Saya ada abang, saya juga ada adik lelaki. Anak abang saya yang perempuan, anak adik saya yang semula. Saya ada abang, saya ada adik lelaki. Abang saya dengan adik saya tu dia anak perempuan. Anak perempuan dia tu tak haram bagi saya. Kita panggil anak saudara lah. Anak saudara, mudah je. Dan ke bawah tu maksudnya apa? Anak saudara kita tu kahwin, dapat anak dia tu haram bagi pihak kita. Lepas tu anak dia tu pula kahwin, dapat anak lagi, haram bagi pihak kita. Dan ke bawah sampai bila-bila. Dan min jami'il jihad, pada seluruh jihad, seluruh arah. Maknanya sama ada anak saudara itu anak saudara kandung ataupun anak saudara yang saudara itu sebapa dengan kita, ataupun anak saudara yang seibu dengan kita. Mudah aja. Mudah aja. Nombor 7 bintul ukhti wa insafal min jami'il jihad ay asyaqiqu aw li ab aw li ni anak wanita ataupun perempuan, anak wanita lah. Anak wanita bagi anak perempuan bagi kakak kita ataupun adik perempuan kita. Jadi kita ada kakak, kita ada adik perempuan. Anak kakak kita yang perempuan, anak adik perempuan kita yang perempuan. Itu dipanggil anak saudara kita lah. Haram kita berkahwin dengan mereka. Sama ada anak saudara kita tu, anak kakak kita tu kan seibu sebapa yang kita, ataupun kakak kita tu kita berkongsi dengan kakak kita tu bapa sahaja, ataupun kita berkongsi dengan kakak kita tu bapa sahaja. Jadi kakak sebapa, adik-beradik sebapa, seibu ataupun seibu sebapa. Sudah, saya rasa 7 habis dah. 7 bukan mudah, bukan susah sangat. Dia jadi susah kalau nak baca sesa kat bawah tu, sebab dia punya bahasa tu agak-agak tu. Tapi kalau kita mengaji ni kena tahu lah, kena tahu. Tapi kita,
walaupun kita kena tahu, tapi saya tak nak bawa sebab takut rumit. Rumit saya pun pening bahasa dia. Okey, masalah. Dia bawa satu masalah. Nak habis dah ni. Al bintul makhluqatu min zina syakhsin tahillu lahu walakin ma'al karahah. Anak yang tercipta daripada zina seseorang, na'udzubillah, tahillu lahu, halal baginya. Halal bagi siapa? Halal bagi, contoh, A berzina dengan B, dapat anak. Anak tu boleh tak kahwin dengan A? Sebab anak tu terbentuk daripada air mani A juga, sebagai seorang lelaki. Tak? Kita sebut dalam mazhab Syafi'i boleh kahwin. Bolehkah kahwin? Li'annahu la tathbutul hurmah lima izzina. Sebab pengharaman, maknanya mahram tidak tersabit dengan air zina, mana air mani yang berpunca daripada zina. Dengan dalil apa? Bidalil intifa'i sa'iril ahkam anha. Tidak tersabitnya mahram antara anak zina dengan pok zina, dengan dalil ternafinya semua hukum hakam daripada pihak suami dengan daripada pihak anak dengan daripada pihak ayah dengan anak. Tak sebut ayah dengan anak lah, ni majazan. Min irthin, pada sudut waris. Mana kalau lelaki tu mati, anak zina dia tidak mewarisi. Anak zina yang perempuan, anak zina tu mati, ayah dia tidak mewarisi. Tak. Maka hukum fala tataba'adul ahkam. Hukum hakam tak boleh dipecahkan. Maksudnya apa? Kalau kamu sebut dia tu tak boleh mewarisi, bila tak boleh mewarisi, dia tu bukan mahram lah. Kalau mahram, boleh mewarisi. Ayah kita mati, kita ambil harta dia. Kita mati, ayah kita ambil harta kita sebagai harta warisan, harta pusaka. Kat sini kamu sebut bila dia mati, lelaki tu mati, anak tak ambil harta pusaka. Begitulah sebaliknya. Bila kamu sebut lagu tu, yang aku faham apa dia? Yang aku faham, dua orang tu bukan apa? Ahli waris. Bukan mahram. Bila kat situ bukan mahram, maka boleh kahwin. Tak boleh kamu sebut tak boleh kahwin. Kamu sebut apa tak boleh kahwin? Tak. Tak boleh kahwin maksudnya mahram. Lepas tu kat sini, bahagian harta pusaka, kamu sebut tak dapat pula. Sepatutnya dapat kalau mahram. Jadi hukum tak boleh tataba'at, tak boleh apa, terpisah. Satu sahaja. Kalau kamu sebut mahram, gini cerita dia. Biar sekata semua hukum, farak cabang hukum tu berdasarkan hukuman kita ke atas anak zina dengan ayah tu sebagai orang yang mahram. Kalau kamu tidak hukum sebagai mahram, maka bawah tu, cabang-cabang dia tu pun kena ikut benda yang telah kamu hukumkan tersebut. Begitu cerita dia. Jadi anak Allah. Jadi anak zina itu halal bagi seorang suami. Apa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Anak yang berpunca daripada zina, daripada air mani lelaki tu boleh kahwin dengan dia. Walakin ma'al karah, cuma makruh lah dalam mazhab Syafi'i, makruh. Sebab apa makruh? Khurujan min khilafi man harramaha ka Abi Hanifah. Kita sebut makruh juga dalam mazhab kita sebab nak raikan mazhab yang mengatakan haram. Jadi kalau kita kahwin juga, na'udzubillah, bukan kita, orang lain. Orang A tu kahwin juga dengan anak zina dia tu, tak? Mazhab kita sebut sah lah, tapi mazhab lain tidak sah. Mazhab lain sebut tidak sah. Jadi tak sedap lah perkahwinan kalau ada sebahagian kata sah, sebahagian tidak sah. Begitulah perkahwinan yang ada khilaf padanya, kita cuba untuk keluar lah, untuk tak buat perkara tu. Contoh nikah online lah. Yelah, walaupun ada sebahagian kata sah, tapi sebahagian besar lain kata tidak sah. Jadi nak buat apa kita bernikah sedangkan nikah tu ada khilaf? Dan kita juga diberi pilihan untuk berkahwin secara tidak ada khilaf pada kesahihan kita punya nikah. Itu untuk ihtiyat lah, terutama berkait dengan abda'. Terutama berkait dengan apa? Abda' kemaluan. Tu. Benda mudah, jangan buat susah. InsyaAllah khair. InsyaAllah khair. InsyaAllah kita faham wakil, insyaAllah. Baca. Okey. Wa misluha, hukum yang sama, maknanya makruh. Al-makhluqatu min ma'i istimna'ihi bi ghairi yadi halilatihi. Anak wanita, perempuan yang tercipta, terbentuk
daripada air mani, yang air mani itu keluar disebabkan istimna, onani, tapi bukan menggunakan tangan yang halal bagi pihak lelaki tu. Lelaki tu nama dia siapa dia? Nak sebut nama siapa? Nama dia A. A kahwin dengan B. A kahwin dengan apa? Dengan B. Tapi A tak, dia keluarkan air mani dia dengan tangan sendiri, haram. Kalau dia keluarkan air mani dia dengan tangan isteri, maka boleh, halal. Halalan tayyiban mubarakan fiha. Halal. Jadinya bila si A tu keluarkan air mani dia dengan tangan dia sendiri, maka haram. Air mani tu dia letak dalam kemaluan isteri dia. Ini gambaran bodoh-bodoh ini. Kita tak tahu pada alam realiti berlaku ataupun tak. Boleh berlaku persenyawaan ataupun tak, kita tak tahu. Ini mudah-mudah cerita ini. Jadi bila diletakkan dalam rahim, dapat anak. Dapat apa? Anak. Ketika itu ya. Dia letak dalam rahim siapa ni? Dalam rahim isteri dia. Anak tu anak dia ke anak orang lain? Tak sebut sini. Anak tu anak dia ke anak orang lain? Ada boleh tolong? Kita tak check dulu tadi, baru terfikir. Tak silap dalam bajuri pun dia sebut ni. Rasanya anak tu anak orang lain. Tapi air mani suami tak ada air mani dalam rahim isteri. Cuma cara buat keluar tu cara yang haram. Tu dia. Kalau kita letak dalam, kita buat gambaran air mani, kita buat gambaran letak dalam rahim orang lain, tu kena. Jadi A tu dia ada isteri nama dia B. A buat keluarkan air mani dengan cara onani, tangan sendiri. Lepas tu dia ambil air mani tu letak dalam perempuan yang ketiga, C. C tu tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Tak. Tiba-tiba dapat anak C tu. C tu dapat anak sebab apa? Sebab persenyawaan yang berlaku dalam rahim C. Dalam rahim C. Anak tu boleh tak berkahwin dengan A? Hukumnya makruh. Tinggal lagi satu benda yang kita kena cari balik. Nanti saya cari balik. Kalau A keluarkan air mani dengan tangan sendiri, perbuatan tu haram, maka air mani yang keluar tu air mani yang tidak dimuliakan oleh syarak. Air mani tu dimasukkan dalam kemaluan isteri dia sendiri, dalam rahim isteri dia. Dapat anak. Anak dia ke tak? Kita ilmu kat kitab. Al-ilmu fis sutur, fir ruf. Dalam rak. Tak ada masalah lah. Yang penting cuba menjadikan ilmu tu dalam dada. Nanti kita buat jawapan. Tak ada masalah sebut tak tahu. Kau tak boleh. Yang kedua, hukum makruh juga kita berkahwin dengan dia ialah al-murtada'atu bila bani zina. Anak perempuan ataupun perempuan yang menyusu daripada susu zina. Apa gambaran dia? A berzina dengan B, na'udzubillah. A berzina dengan B, na'udzubillah. Bila berzina, maka dapat anak. Contoh saya dapat anak nama dia C. Bila dapat anak, perempuan tu taklah jadikan ada susu. Susu tu B menyusukan D. D itu anak orang lain lah. D itu anak orang lain. Tu. Bila cukup syarat, maka D itu menjadi anak susuan kepada B. D menjadi susuan kepada B, pada perempuan tu. Jadi anak susuan kepada B. Soalannya, A lelaki tu nak kahwin dengan D, bukan nak kahwin dengan B. Nak kahwin dengan B selesai bukan nak kahwin dengan C. Nak kahwin dengan C selesai tadi kita sebut makruh.
Ni nak kahwin dengan D, nak kahwin dengan apa? Nak kahwin dengan D. D tu ialah seorang wanita yang menyusu dengan seorang wanita yang lain, yang mana wanita yang lain itu boleh muncul susu pada dada dia disebabkan A. A ni kalau dia tak bersetubuh, tak berzina dengan B, maka B tak akan ada susu. Dia punca ada susu bagi B tak disebabkan A yang setubuhi dia. Okey, jadi datang D menyusu dengan B. D menyusu dengan siapa? Dengan B. Akhir sekali jadi anak susuan dua ni. Soalan, A nak kahwin dengan D boleh ke tak? Kita sebut makruh. Dia sebut apa? Makruh. Yang terakhir, amal mar'atu zaniyatu fa yahrumu 'alaiha waladaha bil ijma'. Jadi tadi kita sebut apa kita sebut tadi? A berzina dengan B, na'udzubillah, dapat anak C. C tu kalau nak kahwin dengan A, sudut mazhab sah, boleh, tidak ada masalah, cuma makruh. Cuma makruh, halal tapi makruh. Okey. Soalannya kalau anak tu anak lelaki, A bersama dengan B dapat anak lelaki. Anak lelaki tu boleh tak kahwin dengan B? Boleh tak kahwin dengan perempuan apa tu? Boleh tak kahwin dengan B? B tu maknanya mak dia lah. Maknanya air mani perempuan tu dengan air mani lelaki terbentuknya C, tu tak? Jadi C tu seorang lelaki. Seorang lelaki dia nak kahwin dengan perempuan yang melahirkan dia. Boleh ke tak? Yang itu tidak boleh. Bil ijma'. Bil ijma' tidak boleh. Mana tak ada khilaf lah. Jadi apa beza? Apa beza? Kalau anak tu lelaki, tak boleh kahwin dengan mak zina dia. Kalau anak tu perempuan, maka boleh berkahwin dengan ayah zina dia ma'al karahah. Apa beza? Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Qalu ni ulama' lah. Bukan orang tepi jalan tak? Dia bukan orang tepi jalan sambil-sambil minum syai ataupun syai bil halib, tiba-tiba keluar hukum tak? Qalu ni mana mereka telah menyebut siapa ulama'. Yang kita baca ni kalam-kalam ulama', bukan kalam orang biasa. Wal farqu anna al binta infasalat min ar-rajuli wa hiya nutfatun qadirah. Ulama' kita sebut bezanya ialah budak perempuan bila dia terpisah daripada seorang lelaki dalam keadaan dia tu air mani yang hina. A dengan B berzina. Bila mana A mengeluarkan air mani tu air mani yang hina sebab terkeluar disebabkan zina. Daripada air mani yang hina itu terbentuknya seorang baby. Jadi dikatakan ketika mana air mani itu terpisah, ibarat lain kita sebut air mani terpisah daripada lelaki. Ibarat lain budak perempuan terpisah daripada lelaki. Sebab budak perempuan asalnya air mani. Jadi budak perempuan terpisah daripada lelaki dalam keadaan dia tu hina. Dia tu hina sebab apa? Sebab air mani tu budak perempuan tu asal daripada zina. Keluar tu daripada zina. Wal waladu infasala min al-mar'ah wa huwa insanun kamil. Sedangkan budak lelaki kalau keluar daripada mak zina, dia keluar dalam keadaan apa? Insanun kamil, seorang manusia yang sempurna. Seorang manusia yang sempurna. Maknanya bila terpisah daripada lelaki, keluar dalam keadaan bentuk air mani. Air mani tu hina sebab punca daripada zina. Bila dah bersenyawa molek apa semua, terbentuknya budak. Okey, bila terbentuk budak, terpisah tak? Terpisah pula daripada perut mak. Bila terpisah daripada perut mak tu dalam bentuk seorang wanita ataupun seorang lelaki yang dah sempurna, insan kamil. Oleh sebab itu insan kamil tak jadi mahram kepada mak dia. Adapun nutfatun qadirah tidak menjadi mahram kepada ayah zina dia. Na'udzubillah. Selesai kat situ. InsyaAllah nanti kita masuk al-muharramatu minar rada'. Wanita-wanita yang diharamkan untuk kita berkahwin dengan mereka disebabkan rada', disebabkan susuan. Dia lebih kurang dengan mahram disebabkan nasab. Lebih kurang, cuma ada pengecualian sikit lah. Sebab tu kita tangguh. Lepas tu al-muharramat minal musaharah ada 4. Kemudian kita akan bincang bab sadaq. Bab apa?
Tak, lepas tu dibincangkan bab banyaklah masail-masail yang menarik yang kita akan bincangkan. Lepas tu bawalah masuk bab sadaq, iaitu mahar. Kita berhenti sekadar situ. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.